Syarikat 1 telah mengesan tekanan air rendah di jajaran paip di tangki utama perangan yang berada di paras tidak normal pada 5 pagi 23 Ogos iaitu hari Senin semalam. Kawasan yang terlibat adalah daerah Kuala Nerus dan juga sebahagian daripada Kuala Terengganu. Sehubungan dengan itu, pihak 1 telah melaksanakan kerja-kerja pengesanan scanning dengan menggunakan tenaga penyelam selama 6 orang pada pagi semalam melalui beberapa kali sengamanah. Oleh yang demikian, kami telah mendapati paip pecah telah berlaku di jajaran paip yang sama, iaitu ke tangki berangan, tetapi di lokasi yang berlainan daripada yang berlaku baru-baru ini. Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan di dasar sungai untuk krisis Berangan 1 telah pun selesai berdasar tarikh maklumat yang kita telah sebut sebelum ini. Berdasarkan penemuan kami dapati lokasi paip pecah yang baru adalah sejauh 24 meter ataupun 2 batang paip daripada lokasi paip pecah yang asal. Kita menjangkakan kerja-kerja ini akan mengambil masa selama 20 hari, iaitu sehingga 12 September 2021. Kerja-kerja untuk mengaktifkan juga loji Bukit Berapit yang berkapasiti 60 mld yang akan dapat insya-Allah disegerakan pengoperasian dia, iaitu pada bulan September nanti. Saya bersama dengan tim daripada SPAN, daripada 1 dan agensi bersama dengan Esko Kerajaan Negeri turun melihat secara dekat insiden paip yang putuslah, yang patah. Saya ucap terima kasih banyak pada 1 telah pun mengambil inisiatif, dan semalam saya ada bertemu dengan Menteri Besar Terengganu dan dapat taklimat daripada beliau dan juga daripada Suruhanjaya SPAN. Dan insyaAllah usaha-usaha sedang giat dilaksanakan oleh pihak 1, dan kita jangka penggantian paip akan dapat dilaksanakan dan jangka siap insyaAllah pada 12 hari bulan. Dan di waktu yang sama juga kita sedang tingkatkan keupayaan untuk mempercepatkan loji Bukit Berapit. Di waktu yang sama, usaha-usaha untuk bekalkan air telah pun giat dilaksanakan oleh pihak 1 dan beberapa syarikat-syarikat operator air negeri-negeri yang turut sama membantu di Terengganu. Saya ucap terima kasih banyak pada SPAN telah mengambil inisiatif ini. Garis panduan ini telah pun diterima oleh semua negeri-negeri, dan saya tengok ada beberapa perkara yang mungkin untuk penambahbaikan. Pertama sekali, garis panduan tu kita harap dipatuhi sebab dalam sistem pengambilan pasir, dan kita pun tak tahu apa punca besar, tapi kita buat garis panduan ini untuk jangka panjang. Pertama sekali, penandaan paip bawah air ni perlu dibuat, sebab bila tak ada tanda menyebabkan orang tak tahu bawah tu ada paip utama, dan kita ada kaedah yang mesti dipatuhi lah, berapa jarak daripada bangunan, daripada paip utama untuk mengorekkan pasir dan sebagainya. Kalau kita tengok kadang-kadang pengambilan pasir ni dia impact ni tidak pada tempat yang diambil, sebab dia pergerakan pasir di bawah tu dia akan berterusan tau, dia akan masa yang panjang, katakanlah 15 tahun lepas itu. Jadi mungkin tempat diambil tu pada peringkat awalnya jauh daripada lokasi kejadian, tapi pergerakan pasir di bawah tu menyebabkan akhirnya dia bentuk kawah di dalam bawah. Jadi ini kita perlu ambil kira lah. Alhamdulillah pada hari ini adalah penyerahan cek berjumlah 1.6 juta kepada kerajaan negeri untuk pengurusan air oleh kumpulan syarikat dalam Terengganu Incorporated, dan juga unit penyerahan air. Ada perkara yang saya ingin maklumkan tentang perkembangan terkini ke krisis air yang sedang berlaku ini. Yang pertama ialah perkara ini adalah dalam proses pembakian, dan mungkin ada yang tanya kenapa masa yang diambil untuk pembakian ini lama.
Saya rasa semua sedia maklum bahawa pembakian ini tidak melibatkan pembakian paip di bawah di dasar sungai, dan juga ada komponen-komponen yang perlu didapatkan daripada luar negara. Jadi proses untuk mendapatkan dan di samping fabrikasi komponen-komponen yang diperlukan itu memakan masa. Pertama, paip baru sebanyak 9 unit telah sampai di site di Losong semalam pada 3 hari bulan daripada Selangor. Yang kedua, baki 3 unit lagi akan sampai secara berperingkat sehingga Selasa ini. Jadi semua ada 41 paip yang akan sampai secara berperingkat. Yang ketiga ialah couplers sebanyak 20 unit dari Australia akan tiba di site pada hari ini. Couplers daripada 26 unit lagi akan tiba daripada Itali pada 6 hari bulan September. Kerja-kerja fabrikasi collars dasar laut juga sedang disiapkan selari dengan kerja fabrikasi pipe. Kerja-kerja penyambungan akan dimulakan di daratan di sebelah Losong pada hari ini. Seterusnya, 3 unit variable frequency drive daripada Jepun telah selamat sampai ke loji Kuala Terengganu Utara pada petang semalam pada 3 hari bulan. Apabila sebahagian daripada loji Kuala Terengganu Utara beroperasi dengan kedatangan 3 variable frequency drive tadi daripada yang semalam, pembakian di dasar sungai juga insya-Allah akan siap, dan insya-Allah Kuala Nerus dan sebahagian Kuala Terengganu yang dilanda krisis ini akan mendapat 2 punca air untuk sampai ke tangki Bukit Berangan. Sekiranya proses uji dan penyaluran air daripada loji KTU dapat dijalankan dalam waktu yang terdekat ini, insya-Allah itu akan dimulakan dahulu untuk dihantar air ke loji Bukit Berangan. Keupayaan paip dasar sungai sekarang ini ialah 50 juta liter sehari, dan keupayaan Kuala Terengganu Utara, loji Kuala Terengganu Utara adalah sebanyak 120 juta liter sehari, iaitu 2.4 kali keupayaan paip dasar sungai. Dan insya-Allah ianya akan menjamin penyaluran air yang lebih berkesan kepada rakyat secara menyeluruh. Cara kita nak menyampaikan air kepada rakyat ini, kekuatan aset tagihan air kepada rakyat sekarang ini ialah melalui 11 lori tangki jumbo 40,000 liter. Yang kedua, 19 lori tangki 5,000 liter, 6 lori tangki dari PBT, 357 tangki statik, dan 152 pilih air, dan 79 mobile team. Ini digerakkan secara menyeluruh oleh Yang Berhormat Abdul Adun, JPKK, Jabatan Amal, syarikat-syarikat air dan sukarelawan dari semua peringkat. Jadi kita sama-sama doakan agar krisis air ini dapat berakhir dengan segera, dan more permanent solution dengan adanya loji Kuala Terengganu Utara ini saya diharap tidak akan menyebabkan krisis yang lain berlaku. Berbanding satu dulu, mana yang kali ni pembaikan secara total lah. Pembakian secara total, dan yang dahulu ialah mild steel pipe yang ada itu di welding dan dia letak clamp di dasar laut. Apa yang ada sekarang ini ialah dibuat sedikit modifikasi di mana digunakan HDPE dan disambungkan dengan pipe ini melalui konektor dalam bentuk Y, yang sebahagiannya di dalam air dan satu lagi dalam air dan satu lagi di darat. Jadi ini akan diturunkan secara en bloc, dan ianya diharap lebih tahanlah, sebab HDPE dia more flexible berbanding dengan mild steel. Kita datang melawat loji air di Pulau Bahagia. Di sini ada 2 projek sebenarnya. Pertama iaitu berkaitan dengan loji baru Pulau Bahagia. Yang ini untuk menghasilkan 20 MLD air untuk keperluan penduduk di kawasan Manek. Di sebelah sana kita ada satu tangki yang besar untuk memberi kemudahan kawasan-kawasan berdekatan dengan ini menggunakan paip 450. Dan di sini ialah loji Pulau Bahagia. Ini kompartmen-kompartmen
berkaitan dengan loji tersebut. Dan di sana ialah pam di muka sauk untuk loji di Pulau Bahagia 20 mld. Dan satu lagi projek di sini ialah muka sauk ataupun water intake sebanyak 120 mld, dan air yang tidak dirawat ini dihantar melalui pipe ke Bukit Berapik, dan di sana akan dibersihkan air, dan seterusnya air bersih ini disalurkan ke Bukit Berangan dan Bukit Sagu. Jadi insya-Allah apabila selesai kedua-dua loji ini, dia akan dapat membantu untuk menyelesaikan permintaan air di kawasan sini, di kawasan mana 20 mld tadi, dan juga 120 mld untuk ke Bukit Berangan, iaitu di sebelah Kuala Terengganu Utara. Setelah krisis air bermula pada 2 Ogos, apabila berlaku saja krisis tersebut, masyarakat di Kuala Lumpur sini masing-masing berebut-rebut mengambil peluang untuk membantu mangsa yang terlibat dengan masalah air ini, termasuklah pemuda, apa sajalah semua. Jadi kita pun di pihak muslimat juga kita rasa tak boleh nak duduk diam lah. Kita juga nak membantu mangsa-mangsa yang terlibat ini. Jadi kita bersetuju untuk membeli air minuman sebanyak RM8,000 untuk kita agihkan kepada 4 don Tepuh, Seberang Takir, Bulu Gading dan juga Bukit Tunggal. Syekna difahamkan don yang paling banyak terlibat ni ialah Tepuh, lebih kurang 10,000 buah rumah. Seterusnya Bulu Gading 5,000, Seberang Takir dalam 4,500, kemudian di Bukit Tunggal dalam 600 buah rumah saja yang terlibat. Agihan air ini kita akan pergi ke don-don. Kita akan pergi ke don-don dan insya-Allah kita bertemu dengan pengarah don tersebut, dan biasanya pengarah ni adalah YB lah. Selain agihan air ni Cina, ada atau tak inisiatif lain yang dilakukan oleh Dewan Muslimat PAS bagi meringankan beban rakyat, contohnya memfokuskan agihan kepada golongan tertentu? Okay, satu lagi yang Muslimat nampak boleh dibantu ialah kita minta semua ahli jawatankuasa Muslimat Cawangan mengenal pasti rumah-rumah di dalam cawangan kita, iaitu rumah warga emas, rumah orang yang sakit ataupun rumah yang kurang kemampuan, ibu tunggal yang tidak ada orang lelaki dalam rumah tersebut. Mungkin mereka juga sukar untuk pergi mengambil air di tangki-tangki statik. Maka wakil muslimat di cawangan hubungilah pemuda ataupun muslimin yang boleh membantu untuk membawa air dengan kenderaan lah mungkin, ataupun dengan lori yang membawa bekalan air itu ke rumah-rumah yang kita kena pasti tersebut. Memang ramai setelah kita bertemulah dengan rumah-rumah dalam kampung yang nak angkat air satu badi pun tak larat. Dia tinggal berdua saja, seorang ibu tunggal dengan seorang anak. Jadi alhamdulillah dengan itu kita gerakkan muslimat kita bersama dengan muslimin bawa air, tolong setakat mana yang kita boleh tolong lah.
saya ucapkan terima kasih kepada pihak Lebna TV yang sudi bertandang ke Tepuh untuk melihat secara lebih dekat perkembangan yang berlaku di kawasan ini, khususnya setelah 2 peringkat berlakunya gangguan bekalan air kepada penduduk. Untuk maklumat, Dun Tepuh merupakan kawasan yang paling teruk terjejas kerana memiliki satu jumlah akaun yang besar daripada kesan krisis ini, sekitar 10,600 akaun yang terlibat. Jadi untuk tujuan tersebut, kami di peringkat Dun Tepuh telah melakukan beberapa usaha untuk menjadi pasukan backup kepada syarikat air Terengganu untuk membekalkan kembali air bersih kepada penduduk di seluruh kawasan yang terjejas. Jadi selain daripada usaha yang dibuat oleh satu, kita turut sama menambah tangki-tangki statik di pelbagai kawasan. Dalam rekod yang kita ada sebanyak 170 buah tangki statik yang telah dibekalkan kepada semua penduduk. Tentu sekali jumlah ini tidak mencukupi. Kami juga yakin dan percaya kerana sifat air ini dia mengalir terlalu cepat dan kita tidak mampu untuk tambah tangki statik, kerana kita juga yakin keupayaan tanker-tanker yang dimiliki oleh syarikat air juga tidak mampu untuk refill semua tong-tong statik ini secara mengikut jadual yang telah ditetapkan kerana jumlah yang sangat tinggi. Kami juga telah menambah 20 buah lori yang diletakkan di bawah pasukan tim mobile untuk menghantar air-air ke tangki statik dalam masa yang sama, turut sama untuk mengagihkan air kepada penduduk yang terjejas. Kita juga telah membantu khusus buat kaum wanita daripada kalangan suri rumah, kerana kesan daripada ketiadaan air ini menyebabkan timbunan baju-baju pakaian keluarga masing-masing yang tidak terbasuh ataupun terpaksa membasuh dengan mengeluarkan kos yang makin meningkat kerana pergi ke dobi. Jadi kita telah membuka satu dobi layan diri percuma di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Tepuh dengan 8 unit mesin basuh yang boleh digunakan pada bila-bila masa dalam tempoh 24 jam untuk memanfaatkan mesin basuh ini bagi kegunaan penduduk yang terjejas. Alhamdulillah lah, kerana kerajaan dah membantu sedikit lah rakyat daripada bebanan rakyat ni. Macam bila ada ni dengan automatiknya boleh mengurangkan sikit lah kos kewangan bagi keluarga-keluarga yang ada masalah ni lah, yang sama macam saya jugalah. Ada sebelum ni saya ada juga pergi dekat dobi layan diri sana tu yang berbayar tu, tapi dengan anak yang kecil, anak yang ramai 2-3 orang ni, jadi saya rasa tu rasa macam terbeban jugalah sikit kan. Dengan air lagi tak ada, tu ada masalah jugalah. Tapi bila kerajaan bagi sediakan mesin basuh macam ni, jadi saya rasa macam membantulah dan saya kewangan keluarga saya untuk mengurangkan kos tu. Selanjutnya kita pada hari ini juga terus untuk memastikan bekalan air yang bakal diperolehi oleh penduduk ini dapat disampaikan dengan cara yang lebih cekap. Kita telah tempatkan beberapa trak air. Dalam Dun Tepuh ini kita ada 7 yang disewa oleh pihak Pusat Khidmat Dun Tepuh sebanyak 3 buah, dan selebihnya yang telah diusahakan sendiri oleh pihak syarikat air Terengganu. Tujuannya supaya semua pasukan sukarelawan termasuk inisiatif yang dibuat oleh penduduk sendiri dapat mengambil bekalan air secara lebih dekat, jimat dan mampu untuk segerakan agihan kepada penduduk yang berada di sekitar. Lain-lain yang telah dicurahkan oleh pihak kerajaan negeri seperti air minuman, kita telah selesaikan agihan kepada semua penduduk seperti yang diamanahkan oleh kerajaan. 5 kotak 1 rumah. Jadi 5 kotak 1 rumah ini kita telah selesaikan
sejumlah 46,000 lebih kotak kita telah agihkan kepada penduduk. Untuk air minuman tu ada sampai kat rumah. Sekarang ni dah ada, terkini ni ada 5 pack dah ada baru bagi. Kepada penduduk. Itu pun kita tetap yakin ada yang tercicir. Jadi JPKK telah usaha untuk cari maklumat, dapatkan perkembangan ini, termasuk kami juga telah pohon secara medium melalui media sosial supaya mana-mana yang tercicir boleh terus hubungi kami, hubungi JPKK untuk kita selesaikan seberapa segera. Berita baiknya, insya-Allah melihat progres yang berlaku di kedua-dua tempat, iaitu di tempat pipe yang patah di Losong ke Bukit Datu dan juga di loji rawatan air Bukit Berapit. Saya percaya ia mungkin lebih awal daripada 12 hari bulan. Jadi sama-samalah kita berdoa, mungkin esok ataupun mungkin lusa, mungkin air ini akan masuk ke pipe rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, pada hari ini 9 September 2021 iaitu hari Khamis, bekalan air bersih telah mula disalurkan kepada pengguna bermula pagi ini kepada hampir keseluruhan kawasan terlibat krisis air berangan. Namun begitu, sekitar 4% kawasan yang berada di hujung kawasan sistem agihan akan mendapat air sedikit lewat. Ini agihan akan mengekalkan aset sedia ada untuk membantu kawasan berkenaan sebelum ia pulih sepenuhnya awal pagi esok, insya-Allah. Bekalan air bersih telah berjaya disalurkan melalui pengaktifan sebahagian loji rawatan air Bukit Berapit dengan keupayaan 60 MLD melalui muka saut Pulau Bahagia. Keupayaan penuh loji itu adalah 120 MLD yang akan dijangka siap pada Mei 2022. Untuk makluman, pengoperasian loji rawatan air Bukit Berapit ini adalah penyelesaian strategik jangka masa panjang yang telah dirancang bagi pembekalan air bersih di daerah Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu. Projek ini merupakan sebahagian daripada komponen projek KTU, iaitu bekalan air Kuala Terengganu Utara. Sementara itu, kerja-kerja pembaikan paip pecah di dasar Sungai Terengganu sedang giat dilaksanakan dan insya-Allah berjalan mengikut jadual. Untuk rekod, jajaran paip tangki utama Berangan ini akan menjadi alternatif kepada bekalan air bersih dari LRA Bukit Berapit di masa akan datang. Dengan adanya kedua-dua sistem ini, maka bekalan air di daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu akan lebih terjamin. Kita mengharapkan sejarah yang berlaku ini tidak lagi berulang, insya-Allah. Saya mewakili Kerajaan Negeri Terengganu dan Syarikat Air Negeri Terengganu. Satu, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelbagai pihak, termasuk dari SPAN, operator syarikat air, Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT, Bomber, PDT pihak berkuasa tempatan, Don, JPKK, Khidmat Malaysia dan Unit Amal, NGO dan sukarelawan yang hadir dari seluruh Terengganu dan seluruh negara untuk membantu pengguna terkesan sepanjang tempoh krisis air berangan ini. Pada hari ini, alhamdulillah, kita sudah sampai pada satu tahap yang cukup membanggakan di atas khidmat yang telah dicurahkan oleh semua lapisan pasukan yang hadir membantu
krisis yang berlaku di Kuala Nerus pada kali ini. Pada kali ini insya-Allah kita akan masuk laporan berkaitan dengan yang pertama, iaitu operasi agihan air minuman. Kami ingin memaklumkan bahawa secara dasarnya Khidmat Malaysia Terengganu telah mengagihkan sebanyak 143,500 kartun air minuman ke semua don yang terkesan. Maka gerak kerja ini kami telah mulakan sejak 28 hari bulan September yang lalu, yakni pada hari Sabtu, sehinggalah alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelesaikan perkara ini. Sedikit pembetulan, iaitu pada 28 Ogos yang lalu, maka pada hari ini, iaitu pada asalnya kita mensasarkan pada 12 September, tetapi pihak kami telah berjaya menyelesaikan agihan di peringkat negeri kepada don-don, iaitu pada hari Seisnin 6 September. Kami mengharapkan penduduk-penduduk yang terlibat supaya dapat menghubungi pusat khidmat masyarakat masing-masing ataupun terus menghubungi GPKK masing-masing supaya pihak kami dapat menyalurkan agihan kartun air bantuan yang telah kami tetapkan kepada setiap rumah, iaitu sebanyak 5 kartun air bagi setiap rumah. Jadi alhamdulillah selesai bagi operasi agihan air minuman. Kita pergi yang kedua, iaitu berkaitan dengan operasi bekalan air mentah, air bersih. Setakat yang ada pada hari ini, kami bagi pihak Khidmat Malaysia PAS Terengganu, sebagaimana yang kita sudah maklum bahawa kawasan-kawasan bantu yang turun di Tepuh, Buloh Gading, Batu Rakit dan juga Sebang Takir meliputi Marang dan Dungun bagi Tepuh, Hulu Terengganu bagi Buloh Gading, Besuk dan juga Kemaman bagi Batu Rakit dan juga Kuala Terengganu. Maka operasi tenaga bantu ke semua don telah kami tamatkan pada hari ini. Akhir kalam saya pada petang ini, saya akhir dengan serakat pantun. Kuala Nerus tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliknya tuan membawa ilmu agar Terengganu maju, berkah dan sejahtera. Sekian.